Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan pada hari ini. Jadi sebelum mulakan cerita, kita doa. Moga-moga doa kita semua dikabulkan Allah Ta'ala. Moga-moga yang menonton cerita Abang pada hari ini dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dipermudahkan segala urusan dan diampunkan dosa kita oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga dijauhi kita semua daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Minta-minta lah kan, mana tahu doa kita dikabulkan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita. Cuma di antara cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga adalah cerita yang betul-betul mengejutkan. Bila Abang baca ketiga-tiga cerita ni, Abang dapat melalui email. Dan bila Abang baca cerita yang ketiga, dia punya penutup cerita betul-betul sangat wow. Macam tu mula-mula Abang baca. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat pada yang dah membeli semua barangan yang Abang jual, termasuk baju, sambal lara dan juga perapan sate. Cumanya perapan sate dah pun sold out. Dan Abang nak beritahu, Abang tak boleh nak buat banyak sebabnya untuk menjaga kualiti dan pembuatannya sangat rumit. Terutama sekali memilih barang dan juga cara nak mematikan kuman, lebih kurang macam tu. Jadi hari ni lebih kurang pukul 3 nanti Abang akan restock yang baru, tapi tak banyak, lebih kurang 60 bungkus saja. Jadi Abang minta maaf sangat-sangat tak dapat nak keluarkan banyak, keluarkan pun sikit-sikit, melainkan kalau ada mesin kan, tapi tak adalah sampai nak jadikan produk-produk bermesin. Okey, jadi tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama berlaku pada tahun 2019 dekat Kuching, Sarawak. Diceritakan kepada Abang oleh seorang lelaki yang bernama Clarence. Kali ini Abang gunakan semua nama sebenar sebabnya memang diizinkan oleh Clarence sendiri. Ini pengalaman yang dialami oleh Clarence. Clarence ni kalau tak silap Abang orang Bidayuh dan dia duduk dekat Kuching, Sarawak, beragama Kristian. Jadi dia kata orang Kristian, kebanyakan orang Kristian, Abang rasa kebanyakan, boleh kata semualah kan. Jadi diorang akan sembahyang dekat gereja pada hari Sabtu dan juga hari Ahad pagi. Jadi kalau hari Sabtu tu, mengikut cerita Clarence, dia akan habis upacara di gereja lebih kurang pukul 7 malam. Dan lepas pukul 7 malam barulah balik. Nak jadi cerita, pada satu hari dia punya upacara dekat gereja habis lebih kurang pukul 7 lebih. Cumanya pada hari tu tiba-tiba kawan si Clarence ni minta dihantar balik ke rumah dia yang terletak dekat Bau. Dan pada waktu tu diorang ada 3 kawan, Clarence, David dan juga Kevin. Sekarang ni David minta Clarence hantar si Kevin balik rumah dia dekat Bau. Sebab Clarence saja yang ada kereta pada waktu tu. Jadi disebabkan semangat setia kawan, sebab sama-sama pergi beribadah ke gereja, jadi dia punya connection tu kira kuatlah kan, kawan-kawan baik. Jadi Clarence kata tak ada masalah pun. Cumanya dalam otak Clarence ni teringat jalan nak ke Bau daripada Kuching memang jalannya sunyi dan gelap gulita. Dengan kata lain, kurang lampu. Dan keadaan jalan dia memang kiri kanan pokok. Dan yang lebih tak sedap lagi, kebanyakan jalan kat situ memang akhirnya jalan mati. Di hujung jalan mati adalah kubur. Jadi waktu tu Clarence tanya dengan David dan juga Kevin, betul ke nak hantar, tahu jalan tak? Kevin tergelak-gelak lah, dia cakap rumah dia, takkan lah dia tak tahu jalan. Masalahnya bukan pergi, balik nanti. Macam mana yang balik tu kalau tersesat? Tapi itulah nak cakap kata, nak cerita kan, apa yang kita tak nak itu yang jadi. Jadi diorang pun bertolak lebih kurang pukul 8 daripada gereja dekat Kuching, pergilah ke Bau, rumah si Kevin.
Sampai perjalanan memang agak tak adalah panjang sangat, tapi jalan yang diorang lalui memang gelap. Pada waktu tu walaupun masih lagi awal malam, tapi kiri dengan kanan pokok. Jadi boleh kata suasananya sangat suram. Bila sampai dekat satu selekoh, dalam perjalanan diorang bertiga ni borak-borak untuk memecahkan kesunyian. Tak adalah seram sangat dalam kereta dalam keadaan kiri kanannya gelap. Jadi tengah borak-borak sampai dekat satu selekoh, tiba-tiba David yang duduk dekat belakang senyap. Waktu tu Clarence masih lagi berborak dengan si Kevin, ngungak-ngungak borak. Tapi bila dia tak dengar pun yang David menyambut diorang punya perbualan tu daripada tempat duduk belakang, si Clarence ni pun tengoklah dekat cermin tengah. Dia tengok David tundukkan kepala dan merapatkan badannya ke depan. Maksudnya ke celah-celah kerusi kat depan tu. Tapi pada waktu tu Clarence macam dah boleh agak, mungkin David nampak sesuatu. Tapi dia berdua ni buat macam ada tak, macam endah tak endah je lah. Teruslah berborak, ngungak. Akhirnya perjalanan pun sampailah dekat rumah si Kevin. Dan nak sampai ke rumah Kevin tu, dia akan masuk banyak sempang. Dan Clarence ni memang dia sebenarnya tak berapa nak ingat sempang-sempang tu, tapi dia harap David ingat. Sebabnya memang di antara dia dengan kawan-kawan dia, memang David ni terkenal ingat jalan. Jadi bila sampai dekat rumah Kevin pun, diorang pun masuk rumah. Bila masuk rumah pada waktu tu, muka David dah berubah. Muka dia lebih kepada cuak. Jadi diorang pun bila dah sampai rumah kawan, mak bapak si Kevin ni jemputlah masuk. Bila dah masuk rumah kawan, lepas tu dah duduk, dia hidang pula teh Nescafe, ada biskut lutut pula. Memang berborak panjang lah. Dalam keadaan berborak-borak tu, si David ni beberapa kali dia cakap, "Ui, baliklah jom, dah malam dah ni," gitu. Tapi disebabkan sedap sangat berborak tu, si Clarence cakap, "Tunggulah kejap, orang nak borak ni. Alah, bukannya selalu datang rumah Kevin." Kevin pun menyambut lah, ambil betul lah tu, bukannya selalu datang rumah aku. Ini dah dapat peluang ni, borak-borak lah. Borak punya borak, diorang tak perasan rupanya dah sampai pukul 12 malam. Pada waktu tu David dah tak boleh tahan. Dia cakap, "Dah pukul 12 malam, jom balik. Kau nak tidur ke kat rumah si Kevin ni?" Tapi Kevin kata, "Alah, nak tidur apa salahnya?" Tapi disebabkan diorang berjanji memang nak balik, dan lebih kurang pukul 12.30 lepas tu, Clarence pun masuk dalam kereta dengan David dan diorang pun nak perjalanan balik. Waktu dalam keluar daripada kawasan rumah Kevin, si Clarence ni tanyalah dengan si David, "Tadi aku tengok engkau tiba-tiba tengah borak-borak senyap. Kau kenapa?" Dia cakap, "Sebenarnya aku takut sebab kau perasan tak tadi kita ada lalu dekat satu selekoh." Lepas tu Clarence cakap, "Memang, dan waktu dekat selekoh tu lah aku tengok kau senyap." "Sebenarnya Clarence, aku nampak ada orang melambai kita lah. Aku tak perasan kalau engkau nampak ke tidak." Clarence cakap dia tak nampak dekat orang. Hanya David je yang nampak. Dia kata orang tu melambai-lambai. Mustahil ada orang dalam keadaan kiri kanan jalannya berlukar ataupun hutan, abang pun tak pasti. Tapi ada orang yang bajunya lusuh tapi melambai-lambai. Dan Clarence tanya dengan David, lelaki ke perempuan? David kata dia tak sempat nak tengok lelaki ke perempuan, sebabnya dia terus tundukkan kepala, dia tak nak tengok. Dia kata sebenarnya waktu kereta tu melalui selekoh tu, memang orang tu betul-betul ada dekat depan kereta. Cumanya Clarence tak nampak, Kevin tak nampak, cuma David je yang nampak. Dia kata cara melambai dia beginilah, melambai-lambai. Dan bila Clarence dengar cerita David, marahlah si Clarence. "Kenapa yang kau tak beritahu awal-awal daripada tadi? Kalau tidak dah awal-awal kita balik." Tapi David cakap, "Aku dah nak beritahu, aku dah ajak balik, engkau lah berborak dengan si Kevin. Kau main rancak lagi. Itu pasal lah sebenarnya aku nak ajak kau balik awal. Tapi dah nak buat macam mana? Nasi dah jadi bubur. Dah pukul 12.30 malam, balik je lah." Jadi diorang pun balik, keluarlah daripada pekarangan rumah Kevin. Dan pada waktu ni, si Clarence tanya dengan David, "Mana jalan keluar?" Nak tahu tak apa yang David cakap? "Kan tadi sepanjang jalan aku tunduk, mana aku tahu jalan." Memang habislah.
Waktu tu Clarence dah berpeluh dah. Dia kata bantai je lah jalan mana pun. Jadi dia orang masuk sempang kanan, masuk sempang kiri. Pada waktu tu baru dia perasan kawasan tu terlalu banyak sangat sempang. Dia tak tahu sama ada sempang tu memang betul-betul sempang yang wujud di alam manusia ataupun sempang yang wujud di alam sebelah. Sebabnya pada awal mula datang tadi memang ada sempang, tapi tak adalah terlalu banyak macam waktu diorang nak balik. Dan daripada rumah Kevin nak keluar ke jalan besar punyalah lama, patutnya lebih kurang ambil masa setengah jam, tak sampai 15 minit. Tapi dah lebih daripada 1 jam duk merayau-rayau dekat dalam kawasan tu je, tak sampai jalan besar. Ke kanan ke kiri, kau masuk sempang kanan, masuk sempang kiri. Dia pun dah tak tahu kat mana. Waktu tu David dah muka pucat sebab dia takut. Dia je yang nampak tadi orang melambai kan, dia dah takut. Clarence masih okey lagi, dia kata. Ikut ceritanya daripada abang, dia kata dia masih okey lagi, dia masih waras lagi. Jadi dia pun jalan-jalan, akhirnya dia orang terserempak dekat satu sempang 4 dan dia berhenti dekat sempang 4 tu. Waktu tu memang tak ada orang, tak ada lampu dan kiri kanan semuanya berlukar. Lampu jalan tak ada. Lampu kereta diorang pun tak berapa nak jelas. Dan yang lebih parah lagi, kereta yang Clarence bawa pada hari tu kereta manual. Memang sakit lah sikit sebab kawasan tu dia kata banyak berbukit bukau. Jadi bila dah sampai dekat sempang 4, lepas tu si Clarence ni pun paling ke arah David. David nak ambil mana? Terus kanan ke kiri. Korang nak tahu apa yang David buat? David waktu tu kata Clarence seolah-olah dah masuk ke alam sebelah. Dia tak bergerak, dia diam aja pandang depan. Waktu tu Clarence dah ketakutan, Clarence goyang badan David. Tapi badan David keras macam batu. Tak boleh bergerak. Macam tu je. Waktu tu Clarence dah cuak dah, aku kenapa pula kawan aku ni. Jadi Clarence ambil keputusan jalan terus. Walaupun jalan terus tu agak kecil. Jalan ke kanan, jalan ke kiri agak besar, tapi jalan terus tu kecil. Sebab dia fikir jalan lurus adalah jalan yang benar. Jadi dia kata berasah je lah, dia kata dah tak tahu jalan mana. Dia pun parah minyak pun terus jalan ke depan. Tapi yang paling seramnya, jalan tu daripada jalan besar semakin lama semakin kecil, semakin kecil. Jalannya semakin kecil. Tiba-tiba nampak signboard dekat depan. Waktu tu Clarence dah rasa cuak. Dia tengok dekat David, David masih macam tu, tak bergerak dan diam, matanya tak berkelip. Dah kenapa pula kawan aku ni? Jadi bila nampak signboard, waktu tu dalam keadaan yang kabus sangat-sangat, Clarence tak boleh nak terus sebab dia tak pasti signboard tu tulis apa. Kalau signboard tu tulis gaung di depan, bahaya kan? Jadi dia ambil keputusan turun daripada kereta dan dia pun pergilah dekat-dekat dekat signboard tu. Dan signboard tu tertulis Tanah Perkuburan Kristian. Waktu tu Clarence cakap dia masuk dalam kereta dah rasa macam nak menangis dan sepanjang jalan dia patah balik daripada jalan tu, dia pergi ke sempang 4 balik tu, lepas tu dia ambil kanan, dia terus saja. Waktu tu sepanjang jalan Clarence baca doa-doa yang dia belajar dekat gereja. Komen kuat lagi dia baca. Bacaan apa pun tak tahulah, tapi dia kata dia baca dalam keadaan kuat. Kalau kita orang Islam macam selawat Nabi kuat-kuat lah kan. Dia baca keadaan kuat. Sampaikan tiba-tiba waktu dalam perjalanan tu David bergerak. Daripada David membatu, David bergerak. Dia boleh tanya, kita dah keluar daripada kawasan rumah Kevin. Rasa macam nak lempang je kan. Dari tadi kau dah kenapa je. Jadi Clarence cakap dalam, kau tak ingat ke yang kita dah tersesat dekat kawasan kubur, lepas tu kita nak keluar ke jalan besar susah gila, tak jumpa jalan. Bukan baru sekejap tadi ke? Jadi nampaklah kat sini sebenarnya si David dah kena pukau, lebih kurang macam tu. Yang Clarence ni sepanjang jalan ditorture oleh alam sebelah supaya sesat dekat kawasan tu dan akhirnya menganjur ke kawasan kubur. Dan dia terpaksa bernasyid sepanjang jalan, akhirnya jumpa jalan besar. Dia kata taubat, lepas tu nak datang rumah Kevin waktu malam nak hantar. Taunya hantar siang aja, ataupun hantar awal-awal malam dah balik. Ataupun kalau hantar dengan rombongan bas sekali. Ramai-ramai. Dia kata tak berani jalan 2 orang. Dan itulah pengajaran dia. Kata Clarence,
Apa pun yang kita lakukan, yang penting berdoa. Sebab dengan doa je lah kita boleh keluar daripada malapetaka macam ni. Ini adalah pengalaman daripada seorang yang bernama Clarence. Ada juga abang dapat komen, katanya bang, dia kata, bukan bang lah, dia kata Joe, lain kali kalau cerita jangan banyak sangat mukadimah, terus saja pada cerita. Tapi kalau abang selepuk kepada cerita, kadang-kadang tak berapa nak sampai ceritanya. Sebab itu adalah sikit dia punya mukadimah. Sama juga macam cerita yang kedua, dialami oleh seorang budak perempuan yang bernama Adriana. Dia anak sulung daripada 6 beradik dan dia kakak yang sulung. Lebih kurang macam tu. Abang terulang balik. Minta maaf sangat-sangat. Jadi dia kata, waktu lepas habis SPM, dia minta izin dengan keluarga dia nak kerja kat kilang. Cerita ni berlaku dekat Segamat. Jadi dia kata disebabkan kilang tu dengan rumah nenek dia tak berapa nak jauh, jadi keluarga dia pun benarkan. Dengan kata lain, sewaktu dia bekerja tu, dia duduk rumah nenek dia, tak duduk rumah keluarga dia. Jadi dia kata kerja dia mula masuk pukul 7 pagi, keluar pukul 5 petang. Itulah rutin hariannya. Dia pergi kerja, balik kerja naik motosikal. Jadi dia kata nak jadi cerita, pada satu hari dia kena bekerja lebih masa dan dia balik daripada kilang dia lebih kurang pukul 9 malam. Jadi dia kata yang tak sedapnya bila dia pergi balik kerja ni, dia nak mengelak sebenarnya untuk berjalan waktu malam. Sebabnya untuk sampai dekat kilang dia, dia akan melalui satu sempang. Kalau dia ambil sempang kanan, dia akan lalu kubur Islam. Tapi kalau dia ambil sempang kiri, dia akan lalu kubur Cina. Dengan kata lain, dia tak boleh mengelak, dia akan pilih salah satu sempang. Jadi kalau dia pergi kerja, balik kerja masih lagi keadaan ada cahaya matahari, tak adalah seram sangat. Tapi kalau dah balik pukul 9.30 malam, sasahlah dia terpaksa pilih salah satu sempang untuk balik ke rumah. Nak jadi cerita, pada hari tu pula hujan renyai-renyai. Hujan renyai-renyai dan menambahkan lagi keseraman. Di samping hujan renyai-renyai tu ada pula guruh-guruh petir-petir manja. Nak pula sampai dekat sempang tu, dia kena pilih sama ada nak ke kanan dan ke kiri. Tapi akhirnya dia pilih sempang ke kiri, iaitu melalui kubur Cina. Sebab dia kata kubur Cina tu kurang seram sikit lah bagi dia berbanding kubur Islam. Takut-takut kalau dia lalu kat kubur Islam jumpa gula-gula kan huru-hara pula. Kalau kubur ke Cina, kalau lalu pun at least jumpa hantu lompat-lompat macam tu, gigih lagi lah kan. Teringat dalam movie. Okey, tu dia punya alasan. Akhirnya dia pun ikutlah sempang kiri. Bila lalu dekat kawasan kubur Cina tu lebih kurang pukul 10 malam. Memang tak ada apa-apa kenderaan yang lalu, sama ada motor ataupun kereta yang berselisih, memang tak ada. Dan dia pun lalulah dengan agak cuak-cuak, sebab dia kata memang dia ni bukan orang yang berani. Tapi Tuhan nak menguji, Allah nak menguji. Waktu dia lalu ke kawasan kubur Cina, tiba-tiba ada satu kain sepanjang 30 meter melintas jalan yang membuatkan Adriana terpaksa berhenti bagi laluan kain tu melintas. Waktu tu dia kata macam, kain apa ni? Dia tak terfikir yang itu adalah alam sebelah. Sebab dia kata selama ni yang dia dengar alam sebelah sama ada makcik rockers, gula-gula, ya toyol, gitulah bentuk-bentuk yang menakutkan. Tapi ini adalah selembar kain sepanjang 30 meter dan agak besar kain dia, yang membuatkan dia rasa kagum. Kain tu merentang jalan, berjalan macam berterbang lah, dia macam terbang. Jadi dia pun berhenti, dia tengoklah kain tu, dan dia nampak kain tu bukan kain sutera ke kain kaserubiah ke, tak, itu kain adalah kain cotton. Memang nampak, dan kain tu memang putih bersih. Jadi kain tu pula nak jadi cerita, lalunya agak lambat. Jadi dia pun tunggulah kain tu pergi, lambat pula kain ni pergi. Tapi dia tak terfikir itu adalah kain alam sebelah. Jadi lepas kain tu melintas, dia tengok kain tu terbang ke atas. Okey, lepas tu dia pun teruskan perjalanan. Sepanjang perjalanan dia terfikir-fikir, burung ke orang tadi?
Kenapa kain melintas? Ada orang ke? Tak nampak pun macam kaki. Jadi sepanjang perjalanan sampailah rumah nenek dia pun dia terfikir. Bila masuk dekat dalam rumah, nenek dia pun sambut, dia orang pun makanlah malam berdua. Jadi waktu makan malam berdua ni, si Adriana ni lebih banyak terdiam. Dia tak bercakap sebab dia masih lagi proses. Dia kata dia tak boleh nak terima apa benda yang melintas tu. Lepas tu nenek dia tanya, kenapa muka tergeliat-tergeliat muka ni kan. Lepas tu dia cerita dengan nenek dia, tadi dia nampak kain melintas. Lepas tu nenek dia tanya, kau ikut jalan mana? Ikut jalan kubur Cina, bukan ikut kubur Islam. Lepas tu nenek dia cakap, mungkin itu adalah Makcik Rockers, tapi dijelmakan dalam bentuk kain. Dia kata mungkin yang kau nampak tu adalah di sebalik pakaiannya, dan dia menyorok di sebalik pakaiannya. Kalau dia munculkan betul-betul, mungkin kau akan takut. Jadi mungkin baik jugalah kot. Dia kata mujur lah, dia tak nampakkan diri yang buatkan Adriana lepas tu huru-hara. Dan semenjak daripada tu dia mengelak untuk balik malam. Dia kata kalau takut-takut kalau dia balik malam, kali ni bukan kain, benda dalam kain tu pula yang muncul. Maksudnya Makcik Rockers tu lah terbang macam tu. Dia tak nak lah. Dan walaupun bos dia suruh balik lewat, dia bagi alasan tetap balik awal. Tak ingin kain ke apa ke melintas. Memang tak lah. Walaupun cerita ketiga ni tahap keseraman dia lain macam, nak tak nak abang kena ceritakan sebab ini semua pengalaman daripada orang yang diharap abang ceritakan. Moga-moga jadi kenangan, jadi pengajaran. Bila kisah kita diceritakan rasa macam seronok, kurang-kurang ada kenangan lah nanti kan. Oh ni cerita aku masuk YouTube. Cerita lebih kurang kan. Jadi cerita yang ketiga ni diceritakan kepada abang oleh seorang budak perempuan namanya Aju, dan dia bekerja dekat sebagai pengawal keselamatan dekat Shah Alam. Dia kata waktu dia kerja tu kebanyakan daripada shift dia adalah shift siang. Sebab dia ni perempuan, Aju, jadi dia punya tim tak kasihlah dia untuk jaga malam. Pada waktu tu dia masih muda lagi, dia kata. Dan bila dia lebih suka kerja siang daripada kerja malam. Sebab kalau kerja malam sebagai pengawal keselamatan, dia kenalah merayau kat kawasan tu. Lupa abang nak beritahu. Kali ni kejadian ni dekat satu college dekat Shah Alam. Okey. Cerita dia macam ni. Pada satu hari tu, Aju datang kerja pagilah. Tapi dia tengok kakak-kakak, abang-abang yang kerja sebagai pengawal keselamatan berkumpul ramai-ramai sambil bercerita beria. Jadi si Aju ni pun mendekatilah kumpulan dia orang yang tengah bercerita tu. Dia tanyalah, kak sebenarnya kenapa, apa cerita ramai-ramai duk berkumpul-kumpul ni? Rupanya pengawal keselamatan yang bertugas malam tadi, iaitu beberapa orang pakcik, kesampuk sebab nampak makhluk warna putih duduk dekat buaian malam tadi. Kecoh. Semua pengawal keselamatan tahu cerita ni. Dan bila Aju dengar, alamak, dia berharap janganlah dia kerja malam. Tapi bila dah lama sangat bekerja, nak tak nak satu hari terpaksa juga dia kerja sebagai dia punya rutin tu kena bekerja malam. Jadi mengikut kata pengawal-pengawal keselamatan yang bekerja malam, sosok warna putih yang duduk dekat buaian tu boleh kata ada tiap-tiap malam. Kadang-kadang satu minggu 2 kali dia muncul. Kadang-kadang satu minggu 5 kali dia muncul. Memang bila pengawal keselamatan nampak, dia orang tak tegur, dia orang lari. Sebab dia orang tahu itu bukan manusia, tapi itu adalah makhluk alam sebelah yang nak duk berhibur main buaian. Jadi ceritanya waktu hari tu Aju terpaksa kerja malam menggantikan orang. Jadi dia kata janganlah malam ni dia nampak benda yang macam tu. Dia kata dia takut juga, dia kata. Jadi waktu malam tu bertugasnya 2 orang. Aju kata okey, mula-mula tak ada masalah, okey je, tak ada apa-apa yang menakutkan sepanjang dia berjaga. Tiba waktu pukul 3 pagi, dia kena buat rondaan secara bersendirian, sorang-sorang lah kan. Jadi dia kata waktu tu kacut perut sebab kebanyakan daripada cerita lembaga putih tu dia orang jumpa dekat buaian pada pukul 3 pagi.
Pandai lembaga tu. Dia tahu pengawal keselamatan nak merayau, time tu lah dia muncul. Aju cakap waktu tu dia dah capai lampu suluh, dia dah mula nak meronda. Tapi waktu tu dalam hati duk bacanya ayat kursi, ayat Quran, segalalah, Al-Fatihah ulang 10 kali. Janganlah terserempak dengan benda Allah tu. Dia pun mulalah ronda. Dah nak sampai dekat kawasan buaian tu. Dia mula-mula dia rasa macam janganlah ada. Dan bila dia masuk dekat kawasan buaian tu, memang tak ada benda putih yang orang heboh-hebohkan. Tapi dia tak perasan. Salah satu buaian, sebenarnya buaian yang dikatakan ada lembaga putih tu yang terletak di balik pokok. Jadi waktu tu dia tak perasan buaian di balik pokok tu. Dan dia pun bila nyuluh-nyuluh tak ada benda, dia pun berlenggang lah jalan, rasa macam tak ada apa-apa. Bila dah jalan jauh sikit baru dia nampak ada buaian di balik pokok. Dan dekat buaian tu ada benda putih tadi. Waktu tu dia kata dia punya lampu suluh bergegar sampai kan, patutnya dia kata dia guna lampu suluh tu menyuluh ke arah lembaga putih tu, tapi dia punya menggigil tu sampai dah macam lampu disco. Dia punya cahaya dia ke kanan ke kiri, dah ketakutan sangat, dah tak boleh bergerak kata Aju. Dia punya kaki dia dah krem kat situ, rasa macam nak terkencing aja. Dan benda tu main buaian laju macam tu, berkibai-kibai kain dia. Kalau kita lah jadi, abang memang larilah. Abang memang, kalau abang jadi pengawal keselamatan, abang tak lalu kawasan tu. Abang report dah lalu dah, tapi abang tak lalu, buat bodoh je. Dan kawasan tu memang dekat dengan asrama perempuan. Okay. Dan lupa abang nak beritahu, waktu kejadian dia orang jumpa lembaga putih tu, pengawal keselamatan tak beritahu tau, tak heboh-hebohkan pada pihak management dan juga pihak kolej. Sebabnya dia orang tak nak benda ni diheboh-hebohkan, nanti jadi ketakutan budak-budak yang tinggal dekat asrama perempuan kan. Jadi Aju bila nampak benda tu tengah main buaian, dia menggigil, tak tahulah dia kata. Waktu tu memang dia ingat nak lari, tapi niat dia terbatal. Sebab dia kata dalam hati, inilah masanya dia nak menguji kekuatan hati dia. Selama ni dia kata dia selalu jadi penakut, tapi kali ni dia cuba untuk jadi berani. Jadi pada waktu tu dia kuatkan kaki dia untuk melangkah mendekati lembaga putih tu. Dia kata dengan keadaan menggigil, dia punya lampu suluh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dia mendekati lembaga tu dan akhirnya dia ada lebih kurang 5 langkah daripada lembaga tu. Lepas tu dalam keadaan, boleh bayangkan ini malam tau, pukul 3.30 pagi masa tu, dalam keadaan kalang kabut dan rasa macam nak terkencing, dah dekat sangat dengan lembaga tu tengah main buaian. Tiba-tiba lembaga tu boleh berhenti main buaian. Dia pun pandang pada si Aju. Korang tahu Aju nampak muka dia putih. Kalau abang dah terkencing kat situ dah. Waktu tu memang lampu suluh Aju menyuluh dekat muka dia. Memang nampak budak perempuan pandang ke arah Aju. Dan budak perempuan tu senyum pada dia. Dan tiba-tiba lembaga yang macam budak perempuan tu bagi salam. Assalamualaikum. Kak, akak kenapa? Waktu tu Aju terdiam. Kalaulah alam sebelah, takkan dia bagi salam. Aju tanya, engkau siapa? Saya student perempuan kat sini. Saya nak buat sembahyang tahajud. Saya tengah tunggu kawan saya. Kejap lagi dia turunlah, ramai-ramai kita orang nak pergi surau. Korang ajar kan? Sepanjang cerita abang rasa macam sekecut perut abang baca. Ini dia punya ending. Rupanya budak perempuan nak pergi sembahyang tahajud. Dia pakai telekong atas full set putih daripada atas sampai bawah, duk main buaian terkibai-kibai. Siapa yang nampak pun memang takut. Lepas tu waktu tu Aju hilang rasa takut, tergelak-gelak dia waktu Dia kata, kau nak tahu dek, dia kata, kau punya pasal kita orang pengawal keselamatan huru-hara dah sebulan macam ni tau. Huru-hara sebab engkau. Lah kenapa pula, dia kata, engkau lain kali kalau nak pergi sembahyang tahajud tak payahlah pakai telekong siap-siap. Pakailah tudung hitam ke, tudung merah jambu ke, bentuk pelangi ke, ropol-ropol ke. Kau pakai macam ni, lepas tu kau berkibai-kibai naik
buayan, engkau menakutkan semua orang. Lepas tu budak tu minta maaf. Kat tak lama tu kawan-kawan dia datang ramai-ramai. Dia pun ramai-ramai beredar, rupanya pergi surau nak pergi sembahyang tahajud. Kau ngajar kan? Kalau abang boleh terkencing. Sek baik Aju cakap dia tak terkencing. Kalau tidak, heboh pelajar-pelajar tengok dia terkencing. Jadi cerita yang ketiga ni bukanlah cerita hantu, tapi cerita macam mana perasaan manusia bila dia nampak, dia ingat tu hantu. Sebenarnya pengajaran dia adalah, kalau kita semua nampak, bukan abang tapi kalau kalian semua nampak benda daripada alam sebelah, tegur. Tegur dulu, takut manusia. Itu kalau beranilah. Kalau dah nampak bungkus-bungkus macam tu, tak payahlah tegur. Itu nampak sangat. Lepas tu kalau nampak rambut panjang zoom terbang, tak payah tegur. Itu kalau tegur kan, dia tegur korang balik, huru-hara lah kita. Jadi kalau yang nampak macam manusia, tegur dulu, jangan lari dulu. Okey, itu je cerita hari ni. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Cerita kali ini abang lebih kepada santai. Abang tak boleh tolak cerita sebab ini adalah pengalaman daripada ramai orang. Dia orang struggle menulis cerita tu pada abang, emailkan pada abang dengan harapan abang ceritakan. Jadi abang sampaikan cerita semampu abang lah untuk pengajaran kita semua dan juga untuk hiburan. Jadi abang minta maaf kalau siapa-siapa yang dah tertipu untuk cerita yang ketiga. Tetap juga abang ceritakan hiburan. Terima kasih dah yang membeli t-shirt abang nak dijadikan cerita, dan juga dah yang membeli sambal lara abang. Sekarang ni dah terjual sehingga 1,000 lebih paket. Alhamdulillah, sangat-sangat yang diuruskan oleh kawan baik abang. Dan juga abang ucapkan terima kasih dah yang membeli perapan sate, dan pukul 3 nanti abang akan buat restock untuk perapan sate, tapi tak banyak, lebih kurang 60 bungkus je macam tu. Sebab nak jaga kualiti, sebab niat abang adalah untuk berkongsi resepi keluarga abang dengan ramai orang. Dan bila abang dapat feedback, semua lega abang, sebab semua rasa macam betul abang Jo cakap perapan ni sedap. Sebab setiap orang lain lidah, lain rasanya kan. Terima kasih sangat-sangat dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.